Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Menarik, hari ini kita akan melihat antara delusi mental yang pelik dan ganjil. Contohnya, ada delusi mental yang membuatkan seseorang tu percaya dia berada di dalam satu rancangan televisyen dan kehidupan seharian dia sedang dirakamkan dan disiarkan secara live di televisyen. Ada juga delusi mental yang membuatkan orang melihat benda tu boleh jadi besar ataupun kecil. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Ini adalah 4 delusi mental yang ganjil dan pelik. Delusi mental Alice in Wonderland. Ini adalah sebuah delusi ataupun sindrom yang mengganggu persepsi seseorang melihat benda yang berada di sekeliling mereka. Delusi ini pada asalnya diperkenalkan pada tahun 1950 oleh Dr. John Todd yang mengambil inspirasi daripada kisah Alice in Wonderland yang menceritakan kisah seorang kanak-kanak perempuan yang secara tidak senaja termasuk ke dalam alam fantasi, di mana di dalam alam tersebut barangan di sekeliling boleh berubah bentuk. Seperti juga kisah di dalam cerita kanak-kanak ini, pesakit akan melihat barangan di sekeliling mereka berubah saiz ataupun bentuk. Contohnya, pesakit boleh merasakan mereka seperti gergasi, di mana mereka melihat barangan di sekeliling menjadi kecil. Ada juga yang merasa mereka seperti orang yang sangat kecil, di mana mereka melihat barangan menjadi besar. Selain dari itu, mereka juga akan melihat benda yang jauh terasa seperti dekat dan benda yang dekat terasa seperti jauh. Mereka yang mengalami delusi ini akan merasakan masa berlalu dengan sangat perlahan, membuatkan mereka tidak dapat menjejaki masa. Punca delusi ini tidak diketahui, tetapi teori mencadangkan ini disebabkan kerosakan otak yang mempengaruhi persepsi mereka melihat barangan sekeliling. Seterusnya, delusi mental egg bomb. Sebagai gambaran, untuk menjelaskan delusi ini, kita ambil contoh seekor lalat yang dikenali sebagai bloodfly. Ini adalah nama kepada seekor lalat yang bertelur di dalam kulit binatang dan juga manusia. Banyak cerita-cerita mengerikan tentang pelancong yang pergi ke Afrika. Bila pulang, mereka mendapati terdapat telur bloodfly di dalam kulit mereka yang mereka tidak perasan ia telah pun membesar. Mendengar kisah-kisah menggelikan seperti ini, mungkin ada yang terasa mahu menggaru kulit sendiri. Itulah yang dialami oleh mereka yang menghidapi delusi egg bomb. Ini adalah satu penyakit mental di mana seseorang itu merasa terdapat parasit ataupun serangga di dalam kulit mereka, membuatkan mereka menggaru tubuh badan, padahal tiada apapun di badan mereka. Ada yang mengalami delusi egg bomb yang sangat kronik, membuatkan mereka menggaru sehingga mencederakan diri. Bukan itu sahaja, mereka yang mengalami delusi ini juga akan mengasingkan diri dari orang ramai sebab menyangka yang badan mereka dipenuhi dengan parasit dan serangga. Antara yang menjadi punca kepada delusi ini ialah penyakit mental yang lain seperti bipolar disorder, depresi, schizophrenia ataupun trauma. Delusi mental seterusnya ialah delusi kotat aka delusi walking corpse. Delusi kotat ataupun kotat syndrome diperkenalkan oleh seorang neurologis dikenali sebagai Jules Cotat sekitar lewat tahun 1880-an. Sesiapa yang mengalami delusi ini, mereka percaya yang sebahagian tubuh badan mereka seperti kaki, tangan ataupun organ dalaman telah pun hilang. Ada sesetengah juga yang percaya mereka boleh hidup selama-lamanya walaupun telah kehilangan organ. Padahal tubuh badan mereka sempurna. Apa yang mengakibatkan penyakit mental ini tidak diketahui, tetapi teori mencadangkan delusi ini akibat daripada penyakit mental yang lain seperti psikosis, depresi, demensia, penyakit otak, Parkinson ataupun epilepsi. Penyakit delusi mental ini juga dikenali sebagai walking corpse syndrome ataupun sindrom mayat berjalan, ibarat zombie di dalam cerita Walking Dead. Mereka yang mengalami delusi ini cenderung untuk mencederakan diri sendiri seperti tidak mahu makan, tidak mahu minum. Malah satu kes yang dikendalikan oleh Jules Cotat pada tahun 1880-an menceritakan kisah tentang seorang wanita yang berlapar sehingga dia meninggal dunia. Delusi terakhir kita dikenali sebagai delusi mental, The Truman Show. Apa perasaan anda kalau kehidupan seharian anda sedang dirakamkan dan disiarkan di kaca televisyen tanpa pengetahuan anda? Itulah yang dialami oleh pesakit delusi The Truman Show. The Truman Show ialah sebuah filem yang dilakonkan oleh Jim Carrey yang diterbitkan pada tahun 1998.
Filem ini menceritakan watak utama bernama Truman Burbank yang tidak sedar kehidupan hariannya dari dia bangun sehinggalah dia tidur, semuanya dirakam dan disiarkan di kaca televisyen. Tanpa dia sedar, Truman tinggal di sebuah set penggambaran yang sangat luas. Di situ, semuanya palsu dan telah dirancang oleh kru penggambaran. Dari taman perumahan tempat dia tinggal, tempat kerja, rakan-rakan dan jiran pula adalah pelakon yang diupah untuk memastikan Truman tidak tahu dia berada di dalam dunia yang palsu. Tidak sehingga Truman mengesyaki ada yang tidak kena. Bukan sahaja kehidupan hariannya berulang, dia juga menemui kamera yang disembunyikan di sana sini, membuatkan Truman merungkai misteri tersebut. Akhirnya dia dapat keluar dari set penggambaran dan tahu apa yang terjadi. Coming to you now from Sea Haven Island, enclosed in the largest studio ever constructed, and along with the Great Wall of China, one of only 2 man-made structures visible from space. Now, in its 30th great year, it's The Truman Show! Filem ini telah membuatkan penonton mengalami delusi penyakit mental dikenali sebagai The Truman Show Delusion ataupun Truman Show Syndrome. Ini adalah satu penyakit mental yang jarang sekali berlaku. Sesiapa yang mengalami delusi ini percaya kehidupan mereka termasuklah apa yang mereka buat sedang diperhatikan, dirakam dan disiarkan di kaca televisyen pada setiap masa. Ini akan menyebabkan pesakit mengalami paranoia, anxiety dan juga delusi. Fakta bonus, simptom fatal familial insomnia. Bukan satu delusi tetapi satu simptom yang pelik. Pernahkah anda mendengar simptom yang membuatkan seseorang itu tidak dapat tidur? Bukan insomnia yang biasa, tetapi ini adalah satu kes insomnia yang sangat kronik. Ia adalah satu simptom yang jarang sekali berlaku, digelar sebagai simptom fatal familial insomnia ataupun FFI. Ini akibat daripada sel protein di dalam otak yang abnormal mengakibatkan kerosakan otak. Pada mereka yang menghidapi FFI, setiap kali mereka cuba untuk tidur, mereka akan terjaga. Ini akan berlaku untuk jangka masa yang panjang sehingga membuatkan mereka hilang akal dan berhalusinasi. Ada kes FFI yang kronik membuatkan tubuh badan mereka menjadi sangat lemah sehingga tidak dapat bergerak dan berjalan bagaikan mayat hidup. Ini kemudian akan meragut nyawa mereka. Apa yang lebih menakutkan bukan sahaja tiada rawatan yang wujud untuk mengubati penyakit ini juga ialah penyakit keturunan yang boleh diwarisi kepada anak dan cucu mereka. Namun begitu, pesakit tidaklah menghadapi FFI sejak mereka lahir lagi, tetapi ia akan datang ketika usia pesakit sudah lanjut, ibarat jam detik yang boleh meletup bila-bila masa sahaja. Itulah fatal familial insomnia ataupun FFI. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Kalau anda ada tajuk lain lagi, bolehlah tinggalkan idea anda di ruangan komen di bawah. Semoga video pada hari ini bermanfaat dan menarik untuk semua. Agar lebih banyak lagi episod menarik pada masa hadapan, sejumpa pada episod yang seterusnya. Kopi Kopi Go, menarik setiap hari.